Ma'in, alhamdulillah. Kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengar tausiah dan nasihat daripada Syekh Ahmad bin Salim, kita kongsi sedikit apa yang dapat kita kongsikan. Pertama saya nak sebut tentang dua perkara sahaja. Pertama tentang ta'alluqnya Sayyidatina Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dah disebut oleh Ustaz Syahir tadi, dah jauh daripada lengkaplah, dan tak patut kita tambah lagi. Tetapi sedikit atas arahan Ustaz Syahir tadi untuk kita cakap sikit. Pulaknya lepas ni Syekh Ahmad cakap, gerun juga kita nak cakap lama-lama. Jadi disebutkan bahawasanya Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul itu, beliau adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Fatimah ini, dia menunjukkan kepada, disebutkan oleh para ulama bahawasanya watak yang menunjukkan kepada kita cinta kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Nabi SAW menunjukkan kepada kita simbol cinta kepada Allah adalah Nabi SAW. Kemuncak cinta kita kepada Allah adalah ukurannya betapa dekatnya kita punya cinta pada Allah dengan Nabi punya cinta dengan Allah. Nabi punya cinta dengan Allah, solat malamnya sampai tumitnya berdarah, luka. Nabi punya cinta dengan Allah sehingga Allah cahayakan wajahnya. Nabi punya cinta dengan Allah sehingga mampu memberi syafaat kepada sesiapa sahaja yang dia mahu. Nabi punya cinta dengan Allah sehingga diangkat martabatnya, disebut-sebutkan sepanjang zaman kemuliaan Nabi SAW. Maka sedekat mana kita punya kayu ukur cinta kita kepada Allah dengan cinta kita dan cinta Rasulullah kepada Allah, maka begitulah kayu ukurnya cinta kita pada Allah Ta'ala. Bagaimana pula dengan cinta antara makhluk dan makhluk, hamba dan hamba? Para ulama mengatakan simbol bagi cinta laki-laki dan perempuan adalah Laila dan Majnun. Biasa kita dengar kan kisah Laila Majnun. Orang putih dia ciplak kisah orang Islam, dipanggil Romeo and Juliet. Sebutannya bukan Juliet, Julie. T-nya silent. Itu hukum fiqahnya lah, tajwidnya. Itu ambilnya daripada Laila Majnun. Dan cerita Romeo Juliet ni tak bagus. Hujung hayatnya sakingkan cinta kepada si Juliet ni, Romeo ni dia minum racun. Walhal Juliet ni hanya sakit pengsan, dia minum racun, dia mati. Juliet ni bangun daripada pengsan ni, sihat sikit, tengok Romeo nya dah mati, dia pun ambil racun, minum, mati juga. Apa punya kisah cinta tak senonoh. Tengok Laila Majnun punya cerita. Laila Majnun punya cerita, banyak kisah Laila Majnun yang kita boleh dengar. Cintanya Majnun ni kepada Laila sehingga orang panggil dia Majnun. Nama asalnya saya pun tak tahu. Saya tahu namanya Qais. Betul, Qais. Qais dan Laila. Tapi kita biasa sebut Laila Majnun. Sebab apa orang panggil Qais ni Majnun? Majnun kepada Laila. Gila kan Laila. Dan Majnun ni gila. Majnun gila. Sebab tu jangan bagi anak nama Majnun. Nama anak Majnun. Qais. Antara kisahnya, Qais ni pergi solat kan. Kita tahu Qais ni jalan pergi rumahnya Laila. Orang nak solat ni, orang tengok Qais ni jalan. Orang tengah solat Zuhur, dia tak join pun. Pulang daripada rumah Laila, dia tak jumpa Laila pun. Dia hanya pergi ke rumah saja. Pulang kepada rumah Laila, on the way back tu orang baru habis solat Zuhur. Orang tengok, Qais, kami tengah solat tadi, engkau lalu, engkau tak join pun kami solat. Qais kata, Allah, anehnya aku tengok korang. Yang nama solat tu tanda cinta pada Allah. Aku sendiri cinta pada Laila, aku jalan tak perasan korang solat. Korang kata cinta pada Allah, solat perasan aku jalan. Subhanallah. Ini kayu ukur cinta hamba dan hamba, makhluk dan makhluk, laki-laki dan perempuan. Para ulama mengatakan kalau betul lah kisah ini, Qais dan Laila ini masuk syurga. Sebab apa? Melalui mereka banyak hikmah orang boleh dapat dan banyak cinta yang naik sehingga dapat cinta pada Allah dan Rasulnya disebabkan mempelajari kisah mereka berdua. Cinta manusia dan manusia, laki-laki dan perempuan, simbolnya adalah Laila dan Majnun. Simbol bagi cinta hamba dan Tuhan, Nabi SAW. Simbol bagi cinta umat
dan nabinya paling tinggi punya simbol adalah Sayyidah Fatimah. Subhanallah. Paling tinggi adalah Sayyidah Fatimah. Kemudian sahabat, kemudian sahabat, kemudian sahabat. Tapi yang paling tinggi simbolnya adalah Sayyidah Fatimah. Sehingga bukan hanya menjadi kayu ukur cinta bagi para sahabat kepada Nabi SAW, bahkan cintanya Fatimah kepada Nabi SAW, sehingga Allah jadikan Sayyidina Ali itu disebut Sayyidah Fatimah itu setelah wafatnya Nabi, tak aku lihat orang yang lebih mirip dengan Nabi SAW rupa dan akhlak dan perangai tingkah lakunya, sehingga pergerakan cara berjalannya Fatimah pun paling mirip dengan Nabi SAW. Para ulama mengatakan ini bukan kerana Fatimah ni duduk lama jadi dia pun tiru. Macam mana Nabi jengkit Macam Nabi langkah Tak. Kerana cintanya Allah dekatkan zahir dan batin. Cintanya Allah dekat zahir dan batin. Contoh siapa lagi? Syekh Abdullah Basaudan, pengarang Hadrah Basaudan. Dia bukan Ahlul Bait, tapi dia sangat mencintai Ahlul Bait. Sehingga satu hari dia pergi buat umrah di Mekah, ada seorang waliullah. Wali ini dia dapat bau darah Ahlul Bait. Dan setiap datang Ahlul Bait tak perlu bagi tahu saya Sadah, saya Sayyid, bukan. Dia datang aja, Syekh ni akan berdiri sesiap untuk sambut Ahlul Bait ini, keturunan Nabi. Tapi bila Syekh Abdullah Basaudan datang, dianya bukan Ahlul Bait. Dia datang, Syekh ni berdiri, duduk balik. Berdiri, duduk balik. Dia jadi pening, jadi confused. Dia ni Habib ke bukan Habib? Sayyid ke bukan Sayyid? Aku bau macam Sayyid tapi bukan Sayyid, tapi macam Sayyid. Subhanallah. Maknanya apa? Bukan hati, akhlak, kalamnya sahaja didekatkan dengan para Sayyid, tetapi darahnya punya bau sekalipun dah macam Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi menyebut Salman minna Ahlul Bait. Salman di kalangan kami Ahlul Bait. Salman di kalangan kami Ahlul Bait. Salman di kalangan kami Ahlul Bait. Ini adalah maqam Salmaniyah yang disebut oleh para ulama sufi. Maqam Salmaniyah boleh dicapai oleh semua yang mencintai Ahlul Bait, akan dapat keistimewaan sama macam Ahlul Bait seperti mana Salman dapat. Seperti mana Salman dapat. Semua yang mencintai wa man tabi'hum dakhal fil firqatil ghanimah. Habib Umar sebut dalam qasidah tadi. Barang siapa yang mengikuti mereka akan masuk dalam firqah mereka. Firqah yang dapat kekayaan dan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Cintai mereka akan masuk bersama mereka. Dan ulama mengatakan cinta bukan hanya masuk dalam grup secara kerohanian, hatta rupa dan pergerakan sekalipun akan jadi macam mereka. Seperti Syekh Abdullah Basaudan, seperti Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Ali menyebutkan setiap pergerakan Fatimah itu dialah paling mirip dengan Nabi SAW. Seperti mana Ustaz Syahir kita sebut tadi, watak yang paling dekat dengan Rasulullah, Fatimah. Kayu ukur cinta antara umat dan nabinya adalah Fatimah. Kayu ukur cinta antara anak perempuan dan bapa adalah Fatimah. Kayu ukur cinta seorang perempuan dan suaminya adalah Fatimah. Kayu ukur cinta seorang mak kepada anaknya adalah Fatimah. Kayu ukur keistimewaan yang dapat diturunkan oleh nenek kepada cucu cicitnya adalah Fatimah. Fatimah menjadi kayu ukur dalam macam-macam bidang cinta. Maka Fatimah, sebab itulah wajar digelarkan Fatimah ini perempuan yang merupakan simbolik cinta. Cinta Allah dah ada Nabi SAW. Cinta antara laki-laki dan perempuan pasangan dah ada, Laila dan Qais. Cinta yang lain, Fatimah mengungguli. Cinta mak, cinta anak, cinta nenek kepada cucu cicit, semua Fatimah. Subhanallah, Sayyidah Fatimah adalah watak yang penuh dengan kecintaan pada beliau. Sayyidah Fatimah waktu dengan Nabi SAW sangat rapat dengan Nabi, sehingga akhir hayatnya Nabi SAW, Nabi panggil Fatimah datang. Fatimah datang dekat. Fatimah datang dekat. Nabi bagi isyarat yang awal-awal Nabi nak dah nak pergi wafat waktu dekat Arafah. Kan? Nabi menyebut apa? Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, Allah saksikanlah yang aku dah sampaikan risalah. Nabi sebut gitu, sahabat-sahabat yang lain tenang aja. Sayyidina Abu Bakar menangis. Nabi minta Allah saksikan, sebab apa? Risalahnya dah komplit. Nabi tak lama lagi nak berangkat. Kemudian balik daripada Arafah. Balik pada Arafah, orang perempuan tak ikut. Apa yang Nabi kan Nabi sebut, sahabat yang hadir pergi sampaikan kepada orang perempuan dan siapa yang tak dapat ikut pergi haji. Balik Nabi jatuh sakit. Kan? Sebab apa tu, racun. Nabi jatuh sakit. Nabi jatuh sakit, semua sahabat kecuali Abu Bakar. Semua sahabat mengharapkan Nabi sembuh. Mengharapkan Nabi sembuh. Nabi sembuh ni tak lama lagi, insya-Allah lah, ni demam biasa ni, demam biasa. Apa, diri rasa tak ada, diri bau tak ada, demam biasa ni, bukan COVID ni. Kalau zaman sekarang lah, Nabi tak kena COVID, Nabi kena racun. Kemudian
Yang antara yang awal-awal dapat alamat sakit ini adalah sakit penghabisan untuk Nabi SAW, Sayyidah Fatimah. Nabi mula sakit aja, Sayyidah Fatimah ni cerdik kan, bijak orangnya. Ditengok, bapa aku dah tak lama. Maka sepanjang Nabi sakit, Sayyidah Fatimah dah mula kurus badannya. Dah mula mengasingkan diri daripada orang ramai. Dah mula, Sayyidina Ali nampak Sayyidah Fatimah dah mula berubah. Tanggungjawab isteri tetap dipenuhi, tanggungjawab sebagai mak tetap dipenuhi, tetapi berubah. Buat kerja, tapi hatinya dengan bapaknya risau. Bapaknya nak ke mana, bapak aku ni macam mana, bila hari terakhir. Dia tahu akan berakhir. And soon dia tahu. Dan Nabi dah dekat-dekat, dah memang confirm Nabi nak berangkat. Nabi panggil Fatimah datang kemari. Fatimah kata, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, wahai Fatimah. Nabi bisik pertama, Fatimah menangis. Nabi panggil lagi, Nabi bisik yang kedua, Fatimah ketawa. Sayyidina Aisyah, istilah kita, usah je dari belakang. Tengok je. Apalah anak beranak ni buat. Last moment kan? Last moment. Sayyidina Aisyah tak ganggu sebab dia tahu Nabi dan Fatimah ada hubungan khas. Macam Ustaz Syahir sebut tadi, Nabi dan Fatimah ada hubungan khas. Isteri-isteri sekalipun boleh cemburu dengan hubungan tu. Sebab apa? Ada hubungan yang luar biasa di antara mereka. Sayyidina Aisyah perhatikan aja. Habis Nabi wafat dah selesai apa semua, Sayyidina Aisyah tanya pada Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, aku nak tanya. Tak pernah aku lihat tergabungnya nangis dan ketawa. Ataupun tak pernah aku lihat tangisan yang diikuti dengan ketawa begitu punya rapat, begitu punya cepat. Melainkan sebelum Nabi wafat, kau menangis terus engkau ketawa. Boleh aku tanya apa yang Nabi sebut pada engkau? Sayyidina Fatimah kata, wahailah Sayyidina Aisyah, Nabi menyebut, wahai Fatimah, sekarang dah tiba masa aku nak berangkat kepada Ar-Rafiqul A'la, teman yang paling tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sayyidina Fatimah menangis. Nabi mengatakan, wahailah Fatimah, ketahui bahawasanya di kalangan ahli keluarga engkau yang pertama mengikuti aku. Subhanallah, maknanya Fatimah yang di kalangan Ahlul Bait, di kalangan keluarga yang akan first wafat setelah Nabi SAW. Sayyidina Fatimah meninggal, ada ulama menyebutkan beberapa banyak riwayat, tapi rata-rata riwayat tak lebih daripada 6 bulan setelah Nabi SAW. Betul Ustaz Syahir? Tak lebih 6 bulan daripada Nabi SAW punya wafat. Wafatnya Fatimah, Sayyidina Ali menyebutkan, Sayyidina Ali, subhanallah, punya brave, punya kuat Sayyidina Ali. Punya motif dia hanya Allah Ta'ala. Allah mengukuhkan hati dia di samping ujian-ujian begitu. Allah mengukuhkan hati dia untuk naikkan makam dia, Allah uji. Sayyidina Ali, bayangkan Sayyidina Ali ni rapat dengan Nabi SAW tau. Sayyidina Ali sangat rapat dengan Nabi SAW. Sehingga Nabi panggil dia untuk Nabi meminang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut hasrat nak kahwin dengan Sayyidina Fatimah. Nabi balas balik dengan pinangan. Nabi offer balik, engkau nak kahwin dengan Fatimah? Bukan, baik aku terima offer engkau wahai Ali. Tak, Nabi balas dengan pinangan. Punya manja Nabi SAW dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dengan Rasulullah ada hubungan luar biasa daripada sahabat-sahabat. Semua ada hubungan luar biasa. Tapi Sayyidina Ali ni ada karabah punya, dekat punya hubungan. Sehingga satu hari Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah menyebut, Sayyidina Uwais Al-Qarni bukan sahabat, hidupnya zaman sahabat, zaman Rasulullah, tetapi tak pernah jumpa Rasulullah. Jadi tak dikira sahabat, dikira tabi'in. Satu hari Sayyidina Uwais Al-Qarni tanya kepada sahabat-sahabat. Di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali dan rombongan mereka. Kan Nabi pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalau engkau jumpa Uwais, engkau kena minta dia doa pada engkau. Nabi sebut. Sayyidina Uwais tanya kepada mereka, wahailah sahabat Nabi yang pernah jumpa dengan Rasulullah, siapa di kalangan kamu yang pernah nampak Rasulullah? Dianya tabi'in, tak pernah jumpa Rasulullah, tapi ditanya siapa di kalangan kamu yang pernah nampak Rasulullah? Sahabat semua terpinga-pinga, tapi tak ada siapa berani jawab aku. Sebab apa? Semua tahu apa maksud Sayyidina Uwais, yang pernah nampak Nabi dengan formnya, dengan rupanya yang lain daripada zahir yang nampak, dengan cahayanya, dengan haibahnya. Semua diam. Walhal mereka ni semua berdamping dengan Nabi SAW. Sayyidina Umar, apa kurangnya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar pun tak kata aku. Diam aja. Sayyidina Ali angkat tangan. Aku Uwais. Sayyidina Uwais kata, kau pernah nampak wahai Ali? Pernah. Sekali. Subhanallah, sepanjang berapa tahun dengan Nabi SAW, sekali Sayyidina Ali nampak Rasulullah. Nampak apa? Dengan formnya, dengan rupanya yang lain daripada yang lain. Ulama mengatakan yang lain diam bukan sebab tak pernah nampak, yang lain diam sebab pernah nampak tetapi tak tahu adakah ini yang dimaksud oleh Uwais. Walhal mereka semua rata-rata dah pernah nampak Nabi dengan real formnya, real form. Sayyidina Ali dekat dengan Nabi SAW.
Nabi wafat. Sedih sangat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sangat sedih. Sayyidatina Fatimah diri di sebelah makam Nabi SAW. Dia pegang pasir debu makam Nabi SAW. Kemudian dipegang dengan kuat. Dia menangis depan makam Nabi SAW. Bapaknya dah tak ada. Dalam Fatimah menangis, dua sahaja manusia yang dia dambakan nak jumpa. Bukan dah anaknya, bukan dah suami dia. Dua sahaja. Pertama bapaknya, yang kedua maknya Khadijah. Yang dah lama ditunggu waktu untuk jumpa dengan maknya. Sayyidatina Fatimah menangis. Sayyidatina Fatimah mengatakan, wahailah kamu yang ditimpa musibah, umatlah maknanya. Hari ini aku juga merasakan musibah yang terbesar, iaitu kita semua kehilangan seseorang yang bernama Ahmad. Kemudian diteruskan lagi mengungkapkan kesedihannya. Selang berapa bulan, berapa minggu, meninggal Fatimah. Sewaktu dia meninggal, Sayyidina Ali kata Fatimah dah tak selera makan. Fatimah dah tak selera nak hidup dekat dunia. Sayyidatina Fatimah dah tak selera nak jenguk-jenguk luar rumah. Jenguk luar rumah pun tak. Keluar rumah memang taklah, dia perempuan. Jenguk luar rumah pun tak. Dah tak ada selera. Dengan anak-anak, dia suap makan anak-anak kenyang sebab suapannya. Tapi dia nak suap diri dia makan, tak selera. Dekat dalam rumah-rumah ni lebih termenung daripada berbual. Subhanallah, jiwanya dah dengan Nabi SAW. Dia hanya tunggu sahaja hari. Kemudian meninggal Fatimah. Sayyidina Ali mengatakan, aku mengadu hanya pada Allah. Segala kerisauan dan kesedihan aku hanya yang memilikinya hanyalah Allah. Maka tak ku merayu hanya kepada Allah. Dan hari ini aku tak merayu, bahkan aku hanya mengungkapkan kesedihan. Ketahuilah wahai kamu yang mendengar bahawasanya setiap seseorang pasangan di atas muka bumi akan berpisah dengan pasangannya. Yang nama kekasih dengan yang dikasihi satu hari akan berpisah. Dan mereka akan dipisah oleh kematian. Dan mereka akan bergabung juga dengan kematian. Sayyidina Ali mengatakan semua orang akan berpisah. Hari ini aku berpisah dengan, berapa minggu dan berapa bulan lepas aku berpisah dengan kekasih Allah Ta'ala, iaitu Sayyidina Rasulullah SAW. Hari ini Allah pisahkan aku dengan kekasih aku, iaitu isteri kepada aku dan anak kepada kekasih Allah SAW, Sayyidina Fatimah. Sayyidina Ali sedih, menangis Sayyidina Ali. Tapi kena terus berjihad. Sedikit kita sebutkan perkara ini kerana apa? Untuk kita lebih merasa sayu dan rindu kepada Sayyidina Fatimah Zahra. Rindu kepada Fatimah, sayang kepada Fatimah. Dia adalah merupakan simbol cinta. Kalau kita tak dapatkan cinta daripada simbol cinta, daripada mana lagi nak dapat? Fatimah adalah simbol cinta, maka dapatkan cinta daripada beliau. Sayyidatina Fatimah ini terakhir kita sebut berkaitan dengan perjuangan. Dengan kisah Fatimah kita dapat mengetahui bahawasanya umat Islam itu hidup di atas muka bumi, fokusnya hanya Allah Ta'ala. Yang nama mujahadah dan pengorbanan itu adalah wajib bagi orang Islam. Kerana dunia ini penjara orang Islam. Lihat Fatimah. Tadi Ustaz Syahir sebutkan, dia jalan sahaja sahabat menangis. Sahabat ni siapa? Sahabat ni tak kurang zuhudnya. Sahabat ni tak zuhud. Sahabat tak ada syukur. Sahabat tak ada qanaah. Ada semua. Fatimah melebihi daripada mereka. Fatimah jalan sahaja sahabat menangis kerana lebih 20 tampalan. Kan disebutkan kisah yang Fatimah pernah minta Nabi bagikan tudung. Sahabat nampak Nabi paskan tudung kepada Fatimah. Sahabat kata, aku lihat tudungnya penuh tampal-tampal dan tudungnya macam kain buruk lap lantai. Kain buruk, macam kain guni. Kain guni. Tudungnya Fatimah. Apa kurangnya Fatimah di sisi Allah Ta'ala? Yang kita sebut ini adalah perempuan yang pertama masuk syurga. Yang kita sebut ni adalah perempuan yang masuk syurga lebih awal daripada Hasan dan Hussein kerana dia mak kepada mereka. Yang kita sebut ni adalah Sayyidah Fatimah, perempuan yang disebut oleh Nabi SAW antara perempuan yang terbaik. Yang kita sebut ni adalah perempuan yang Nabi sebut bahagian daripada aku. Fatimah itu adalah sebahagian daripada Nabi SAW. Yang kita sebut ni adalah perempuan yang waktu dia nak lintas titian sirat, Allah umumkan, wahai sekalian penduduk mahsyar, tundukkan pandangan kamu, puteri Rasulullah SAW nak melintas. Ni Fatimah, tinggi makamnya di sisi Allah Ta'ala. Fatimah ni kalau angkat tangan confirm kabul. Tapi tengok lihat hidupnya macam mana. Dan bila kita nampak hidup mereka begini, bukan kerana dia tak bijak nak buat bisnes. Kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf bijak buat bisnes sampai kaya, Sayyidina Uthman bin Affan bijak buat bisnes sampai kaya, apa kurangnya Fatimah?
mewarisi akal fikiran, buah-buah fikiran daripada Nabi SAW, manusia yang paling bijak. Tapi tak boleh buat bisnes ke? Bukan. Dia orang ni fakir dengan pilihan sendiri, miskin atas pilihan sendiri, susah atas pilihan sendiri. Bukan kerana tak faham bisnes, bukan kerana kurang pergi kursus bisnes, bukan. Kerana mereka pilih untuk hidup begitu. Kenapa? Jauh lebih berharga adalah khazanah di sisi Allah Ta'ala di syurga. Jauh lebih berharga adalah apa yang disimpan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini adalah hina bagi mereka. Maka nak tak nak, setiap orang Islam wajib ada pengorbanan dan wajib fokusnya hanya Allah Ta'ala. Lihat Fatimah, satu hari Nabi SAW makan dengan para sahabat. Dah berapa hari Nabi tak makan. Nabi makan dengan sahabat. Sahabat-sahabat semua lahap sebab berapa hari tak makan. Hidangannya apa? Beberapa potong daging kering sahaja. Daging kering ni apa tahu? Daging kering kalau Arab buat, kambing, dah bersihkan dan cucikan dagingnya apa? Potongnya halus-halus saja. Kemudian letakkan garam sikit. Potongnya halus sangat, letakkan garam, jemur tengah panas. Dah jemur tengah panas jadi macam apa? Macam dinding. Dinding kita. Dinding kita kan goreng dengan minyak apa semua. Ni tak ada. Daging kering. Daging kering. Makan. Makan macam keropok aja. Sedap sangat ke? Bukan yang dihidang tu chicken chop, lamb chop. Bukan. Hidang tu daging kering saja. Nabi kata apa? Boleh aku minta sikit untuk bungkus? Kenapa Rasulullah? Aku nak minta sikit boleh? Boleh ya Rasulullah. Nabi ambil, hantar kat seorang lagi sahabat, tolong hantar pada rumah Fatimah. Rumah Fatimah mereka dah 3 hari anak beranak, tak ada satu makanan sampai pada rumah mereka. Subhanallah. Ni siapa ni? Ahli jannah. Yang confirm ahli jannah. Anak kepada manusia yang paling hebat, kekasih Allah yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala. Tak patut ke dihidup mewah? Memang tak patut. Sebab apa? Kemewahan di akhirat itulah yang dinamakan kemewahan. Di dunia semuanya adalah berat bagi kita. Makin mewah makin berat, makin mewah makin berat, makin mewah makin jauh pada Allah Ta'ala. Dan tak kita nampak Fatimah punya karakteristik ini, kualiti-kualiti yang ada pada Fatimah dengan kezuhudannya itu. Perjuangan demi perjuangan demi perjuangan yang tadi Ustaz Syahir sebut. Minta hamba sahaya dari Rasulullah. Rasulullah kata tak boleh, aku bagi kau perkara yang lebih baik. Zikir subhanallah apa semua tu. Untuk pengorbanan. Dan kita tak nampak perkara ini melainkan diwarisi oleh para wali-wali Allah, khususnya daripada para habaib kita. Kita kalau pergi Tarim tengok rumah Imam Haddad. Rumah Imam Haddad sebiji macam rumah Fatimah dan Sayyidina Ali. Angkat tangan sampai atap. Hatta pintu bilik Imam Haddad nak masuk kena tunduk kepala. Pintunya kecil aja. Imam Haddad ni siapa? Cucunya Fatimah. Tengok rumah Syekh Omar Al-Khatib dekat Tarim semua. Syekh Omar Al-Khatib rumahnya dah lebih kurang dalam 200 tahun. Pergi dekat rumahnya, subhanallah, sangat zuhud, sangat zuhud. Habib Ja'far, bapa kepada Habib Ali. Rumahnya buat letak pintu, tak cukup pintu nak tutup tandas. Tak ada duit nak beli pintu. Habis dia buat apa? Tutup tandas dengan kain guni. Tutup tandas dengan kain guni. Keluar dari rumah tu jadi apa? Jadi wali. Itu nama kilang wali. Itu nama produk ataupun set combo untuk hasilkan produk wali. Produknya apa? Wali-wali. Nak hasilkan mustahil tak ada pengorbanan. Wajib ada pengorbanan. Khususnya zaman sekarang. Kita kalau tak rela berkorban untuk Allah Ta'ala, tak nak tolak semua benda ke tepi asal dapat Allah Ta'ala, nanti akhir zaman susah hidup kita. Khususnya bila datang Imam Mahdi, bila datang Malhamatul Kubra, huru-hara besar akhir zaman. Huru-hara besar akhir zaman dah nak tak lama. Bibit-bibitnya Covid ni apa, semuanya adalah menunjukkan kepada situ. Dan jangan kita pula nak menegakkan benang yang basah. Huru-hara besar datang, sabda Nabi SAW tetap berlaku. Yang waktu itu lagi susah nak pergi majlis ilmu, waktu itu lagi susah nak beribadat, waktu itu lagi susah nak ziarah orang-orang alim, waktu itu lagi susah nak mencintai Rasulullah, waktu itu lagi susah nak melaungkan maulid, waktu itu lagi susah nak beratib, waktu itu lagi susah nak solat, waktu itu lagi susah nak bangun malam. Kalau sekarang tak sanggup nak lepaskan dunia untuk dapatkan akhirat, apa erti kita hidup atas muka bumi? How come hari akhirat nanti wa in minkum illa wariduha, tadi disebut oleh Ustaz Syahir. Tak ada seorang pun melainkan semua akan lintas titian sirat. Allah berfirman lagi, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap daripada mereka akan datang menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan sorang. Nak hadap Allah macam mana? Allah panggil fulan-fulan datang kepada aku menghadap. Kita menghadap. Contoh, Allah tanya, introduce yourself. Betul? Kenalkan diri anda. Contoh kalau Allah tanyalah, kenalkan diri anda. Kita nak jawab apa? Apa peranan yang kita main atas muka bumi? Nak jawab, ya Allah,
Atas muka bumi aku adalah hamba engkau. Hamba Allah. Macam mana nak sebut hamba Allah sedangkan sikit lazat makrifat Allah pun tak tahu. Sikit lazat hakikat lazat bangun malam pun tak tahu. Kesedapan, keenakan bangun kurangkan tidur demi Allah pun tak pernah rasa. Sedapnya berlapar-laparan demi Allah Ta'ala tak pernah rasa. Sedapnya bersyukur puji Allah dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala tak pernah rasa. How kita nak mengaku aku hamba pada engkau ya Allah? How, macam mana nak mengaku aku hamba pada Allah? Tak boleh mengaku, tak boleh mengaku. Maka kita semua tengok, lihat kisah Fatimah. Ini perempuan tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ustaz Syahir sebut tadi hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan Hasan dan Husain duduk atas pahanya Nabi SAW. Nabi mengatakan ala ukhbirukum kepada sahabat-sahabat, wahai sahabat, suka tak aku bagi tahu kepada kamu semua seseorang yang mempunyai nenek dan atuk yang terbaik, mempunyai mak dan ayah yang terbaik, pakcik dan makcik belah ayah dan belah mak yang terbaik. Sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Mereka adalah Hasan dan Husain. Atuk neneknya adalah Khadijah dan aku Rasulullah. Mak dan ayahnya adalah Ali dan Fatimah. Makcik dan pakciknya belah ayah adalah Ja'far At-Tayyar dan Ummu Hani. Makcik dan pakciknya belah Fatimah adalah anak-anak laki-laki dan perempuan Rasulullah SAW, adik-beradik Fatimah. Nabi mengatakan, ketahuilah wahai para sahabat, atuk mereka, nenek mereka dalam syurga, bapa dan mak mereka dalam syurga, pakcik dan makcik belah ayah dalam syurga, pakcik dan makcik belah mak dalam syurga, mereka berdua dalam syurga, waman ahabbahuma fil jannah. Barang siapa yang mencintai mereka juga dalam syurga bersama mereka. Nabi sebut bahagian kita. Nabi tak puji keturunannya begitu-gitu sahaja. Nabi puji untuk bagi bahagian kepada umatnya di hujung-hujungnya. Barang siapa yang mencintai mereka juga bersama mereka dalam syurga. Untuk apa? Untuk kita teladani hidupnya. Ini kita sebut dalam posternya sebut meneladani hidup Fatimah. Tengok hidup Fatimah, perjuangannya untuk apa? Perjuangannya untuk Allah semata-mata. Fokus untuk Allah. Fokus untuk Allah. Demi Allah. Asal dapat Allah dan Rasulullah, yang lain hilang pun tak apa. Yang lain hilang pun tak apa. Wallahu a'lam. Sedikit sebanyak kita sebutkan. Mohon maaf terpanjang kata, mohon maaf terkasar bahasa dan terkurang adab dan akhlaknya di hadapan orang-orang alim dan guru-guru kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dengan berkat Fatimah, dengan berkat para guru-guru kita yang hadir, moga-moga Allah golongkan kita bersama dengan mereka yang betul-betul mencintai Sayyidah Fatimah dan cucu cicitnya Fatimah, termasuklah para habaib kita. Subhanallah, kalau berkat dengan orang-orang saleh yang ada, berkat dengan kawan-kawan yang himpun melalui live, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Nabi menyebut barang siapa yang gembirakan Fatimah, gembirakan aku. Kita buat majlis ini bukan nak mengatakan akulah yang paling cinta Fatimah. Jauh sekali. Mana zuhud kita banding dengan Fatimah? Mana syurga kita jauh dengan syurga atau jauh dengan neraka? Dahlah dekat dengan neraka, tapi zuhudnya langsung tak macam Fatimah. Nak mengaku kita paling cinta Fatimah, jauh sekali. Habis kita buat majlis ni untuk apa? Puji sebut tentang Fatimah. Hanya sekadar moga-moga dengan yang kita buat ini sedikit sahajalah Fatimah close one eye dengan kita punya maksiat. Fatimah close one eye dengan kita punya menyakiti bapaknya. Fatimah close one eye dengan setiap minggu khabar kita naik kepada bapaknya sedih dengan amalan maksiat kita. Moga-moga Fatimah close one eye dengan Fatimah sudi senyum dengan majlis yang kita buat. Kita puji pada Fatimah, kita gembira dengan Fatimah, kita bermadah-madah untuk Fatimah, kita sebut tentang Fatimah, kita jemput alim ulama tatap wajah mereka untuk Fatimah, berhimpun dengan guru-guru kita untuk Fatimah. Tengok wajah kawan-kawan sanggup buat live, ada kawan-kawan yang himpun depan komputer tengok live. Untuk siapa? Untuk Fatimah. Bukan kerana kita paling cinta dia, tapi moga-moga dia close one eye dengan maksiat kita, close one eye dengan yang kita sakiti bapaknya. Dia tengok kita punya majlis sudi, dia senyum sikit. Sikit aja Fatimah senyum dah cukup gembira dah untuk kita. Cukup gembira untuk kita kerana apa? Sukanya menyukaikan Fatimah adalah menyukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan Fatimah suka dengan majlis ini. Wahai Sayyidah Fatimah, kalau dia hadir, mintalah dia gembira dengan majlis kita. Pandang pada majlis kita, suka dengan kita, suka dengan majlis ni, suka dengan perhimpunan ini, baik yang live-nya ataupun yang habaib syekh-syekh yang hadir. Suka dengan perhimpunan ini sehingga Nabi suka dengan kita, dan apabila Nabi suka dengan kita, kita mohon moga-moga cicit-cicit Fatimah pun pandang pada kita. Berkat pandangan Fatimah, moga-moga seluruh habaib kita pandang pada kita. Sayyidina Al-Faqih Mugaddam, Sayyidina Al-Muhajir ilallah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, Imam Haddad, Imam Al-Attas,
Imam Ali Habsyi, semuanya sudi pandang kepada kita. Wallahu alam. Moga-moga Habib Noh pandang pada kita, Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus Batu Pahat pandang pada kita, Habib Abdullah Al-Jufri semua pandang pada kita. Para sanad kita, guru-guru kita dan juga guru-guru alim ulama kita yang hadir ini, khususnya daripada habaib, sudi pandang kepada kita. Wallahu alam. Sekarang kita minta tausiah dan nasihat penutup daripada Al-Fadil Syekh Ahmad. Moga-moga kita jadi di kalangan mereka yang mendengar betul-betul dengan telinga, lalu dapat beramal dengan hati kita. Bismillah, kita jemput Syekh.